Okey, dah pukul 9.20. Satu jam setengah. Mana ya? Okey, kita dah sikit psikometrik ni. Jadi siapa yang dah perlu psikometrik ni boleh tengok psikometrik lah. Petang ni saya ada ni ya. Ingat saya ada meeting ya. Kalau macam mana ya? Kalau tak sempat ini mungkin kita cover next meeting lah ya. Kalau tak sempat yang ni. Ataupun nak buat petang ni, kalau nak buat petang ni mungkin lepas asar. Pukul 5 lebih sampai pukul 6. Satu jam lebih lah. Ataupun malam kan. So kita jumpa next meeting tu cuma test ni sebenarnya kita boleh buat bila masa kan. Tak tentunya kita buat masa tu kan. Mungkin kita buat. So yang part yang ketiga tadi kita akan cover mungkin minggu depan lah. Minggu depan Sabtu ya. Sabtu pukul 2. Habis tu baru kita buat test. Ataupun kita nak buat test malam pun tak ada masalah. Malam minggu depan malam tu kalau tak ada apa-apa kita buat malam lah test. Sabtu malam. Sabtu malam. Ada apa-apa? Kita punya kelas memang sampai malam lah kan? Kita punya kelas sampai malam kan? Jadi test tu kita buat malam. Siang tu kita buat kelas lah, sambung yang ni. Jadi kita untuk hari ni kita lihat apa ni chart ni dulu. Saya nak ajar macam ni nak gunakan chart ni aja. Sebelum kita proceed untuk next. Yang ini kita namakan psychrometric chart. Jadi kalau kita belajar psychometric ni confirm kena gunakan psychometric chart. Psychrometric chart. Advantage ni sekarang baca sendirilah. Advantage ni bantu gunakan chart semua ni lah. Jadi sebenarnya semua yang tadi yang kita contoh-contoh tadi sebenarnya kalau kita guna chart senang aja sebenarnya. Contoh yang kita cover sebelum tadi nak dapatkan apa ni relative humidity, moisture content, kita gunakan chart sebenarnya lagi senang. Jadi yang pertama kita dah chart tadi. Chart tu macam mana? Kalau tengok siapa yang dah ada tengok chart dia, saya dah hantar kat WhatsApp dia punya chart tu. Dia punya chart tu memang kelakar sikit lah, banyak line banyak line dia. Kita lihat line apa yang terlibat dalam chart tu. Yang ni saya ambil ini carrier lah. Tapi untuk exam, untuk kita punya lecture, saya tak gunakan carrier lah. Saya gunakan apa ni H3 punya chart. H3 ni dia lagi simple sikit. Jadi kita lihat line. Jadi mana chart pun dia punya line tu lebih kurang sama. Cuma bezanya antara H3 dengan set carrier, H3 dia tak ada line ni. Deviation ni tak ada. Yang ni memang tak penting. Tak perlu tahu pun apa line ni. Yang ada melengkung macam ni kan. Ini tak, biasanya memang tak ada. Jadi yang pertama dia, yang vertical line ni, yang scale yang ni, X scale ni adalah dry bulb. Kita lihat kat sini untuk chart ni dia daripada negatif 10 sampai 55. Jadi mungkin ada orang tanya, kenapa sampai 55? Jadi kalau katalah udara tu suhu dia katalah 100 darjah Celsius, maknanya tu boleh pakai lah kan. Tapi kena ingat chart ni kita gunakan untuk desain aircon. Maksudnya ada aircon suhu udara sampai 100 darjah Celsius. Dekat Malaysia, kalau aircon system dekat Malaysia, suhu yang paling tinggi adalah suhu udara kat luar, which is 35 darjah Celsius. Yang paling tinggi dulu yang kat Kedah dulu dalam 40 darjah Celsius, itu yang paling tinggi. Tapi ini yang maksimum 55, masih boleh gunakan. Yang ni negatif 10. Dekat Malaysia memang kita tak pakai sampai negatif 10. Kita pakai mungkin dalam 15 ke atas. Jadi itu dia punya ni lah. Kecuali lah kalau dekat Antartika sana, kalau kita nak design aircon kan. Dekat Antartika tak perlu nak pakai aircon kan, dah sejuk kan. Jadi suhu ni mungkin kita lebih kurang kecil daripada negatif 10. Jadi mungkin kita tak boleh gunakan ini. Tapi kalau secara umumnya memang cukup kita gunakan chart yang mana suhu dia antara negatif 10 dengan 55. So ini dry bulb. Ini dry bulb degree Celsius. Kemudian yang horizontal line ni adalah
moisture content yang tadilah omega. Omega. Unit dia kat sini, dia kalau unit dia start 0.00 something, dia kilogram. Kilogram. Tapi ada cat yang digunakan gram. Gram. Kalau gram tu dia mungkin kat sini dia apa, 10.3, 10.4, itu gram lah. Dan itu kena check betul-betul lah. Jadi moisture content, kilogram per kilogram of dry air. Kemudian yang melengkung hijau tu adalah relative humidity. Cat ni dia start dengan 10, 10, 20, 30 sampai dekat garisan luar ni 100%. Yang ni kita namakan saturation line. Maknanya dia punya relative humidity dia 100%. Maknanya kalau udara tu di atas garisan ni, dia namakan saturated air. Saturated air maknanya apa? Dia punya relative humidity dia 100%. Ini yang kalau ni turun embun tu kat sini lah. Kemudian yang ni adalah wet bulb. Wet bulb. Wet bulb dengan L-tapi ni dia punya line dia sama. Yang ni adalah specific volume meter cube per kilogram. Yang ni dia punya line tu besar. Yang ni 0.75, 0.8, 0.85, 0.85, 0.9. Ini adalah specific volume. Ini pun kita boleh ambil daripada table lah, water table. Itu adalah humidity, H, enthalpy. Kilojoule per kilogram. Ini scale untuk enthalpy. Ini scale untuk enthalpy. Untuk wet bulb scale yang ni. Yang ini wet bulb. Dia start pada regulator 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Itu adalah wet bulb scale. Yang ini dry bulb. Dia udara di atas line. Kalau di atas line ni, dia punya dry bulb dengan wet bulb dia sama. Kata kat sini kan, wet bulb dia 25, dry bulb dia pun 25. So maknanya apa? Udara dalam keadaan tepu ataupun saturated air, wet bulb dia akan sama dengan dry bulb. Wet bulb dia akan sama dengan dry bulb. Itu saturated air. Jadi itu berapa garisan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 garisan yang penting kita kena yang kita akan gunakan dalam chart ni lah. Yang paling penting, of course lah, relative humidity, dry bulb, wet bulb, dan moisture content specific. Volume ni jarang-jarang juga kita sometimes kita kena gunakan, especially kalau nak dapatkan dia punya jisim. Kita dapatkan jisim, kita kena gunakan volume ni. Okey. So itu dia punya ni lah. Garisan ni ada dalam chart ni. Yang hitam tu ini kita namakan saturation line lah. Saturation line. Maknanya kalau udara tu di atas garisan ni, dia adalah saturated. So maknanya kalau di negara kita ni, waktu tengah malam, maknanya daripada dalam pukul 12 tengah malam sampai pukul 7 pagi, kalau kita ukur suhu dia, mungkin dia punya condition tu letak atas ni. Katalah suhu dia 25, maknanya dekat sini lah. Mana dia punya, kalau ada macam saya mention tadi, kalau ada embun turun, confirm dia punya point tu di atas garisan. Sebab itu adalah saturated air. Saturated air ni bila embun turun, confirm saturated air. Maknanya dia punya atas sini 100% relative humidity. Okey, yang ni saya sebut pattern ni kita tak pakai untuk aircon ni tinggalkanlah. Untuk yang ni tak payah, tak boleh tahu saya sebut pattern ni. Kalau dalam aircon, yang ni kita pakailah. Yang kita pakai dalam yang exam yang saya bagi, yang biasa kita gunakan yang ni, H psychrometric chart ni. That barometric pressure dia 101.325 kPa. Ini standard atmospheric pressure. So maknanya kalau kita di atas di Cameron Highland, dia punya barometric pressure dia katalah 98 kilopascal, kita tak boleh gunakan chart ni. Kita kena cari chart yang mana tekanan dia 98. Ini chart ni hanya digunakan kalau dia punya local atmospheric pressure dia 101.325 kPa. Diukur daripada sea level. Right? Yang ni tak perlu tahu yang ni. Yang ni sebenarnya sama dengan yang ni, yang sensible heat factor tadi. Yang ni kita tak pakai. Yang ni tak pakai. Jangan risau. Jadi samalah. Yang ni dia punya dry bulb. Yang ni chart ni 0 sampai 50. Untuk HD dia start 0 sampai 50. Sama juga ini dry bulb. Ini dia punya enthalpy. Bezanya cuma di dash line. Yang dash line ni adalah dry bulb. Yang ni enthalpy, ini scale untuk enthalpy, yang ni scale untuk dry bulb. Jadi sebenarnya garisan untuk dry bulb, wet bulb dengan enthalpy ni dia ada sedikit perbezaan.
Kalau dalam apa ni, dalam H3 ni tadi, dia sama. Okey, dalam carrier ni, dan carrier ni sama. Jadi sebenarnya ni tak berapa tepat. Yang lebih tepat yang H3 ni. Okay, garisan web bulb ni tak sama dengan garisan entalpi. Okay. Yang web bulb yang putus-putus tu, contohnya ni 10 ni 10, 15, ini garisan 15 ni lah. Ini garisan 20. Tapi dia lain sikit. Tapi dia ni, yang garisan ni. Dia tak sama. Ada perbezaan sikit. So maknanya yang ini lebih tepat compare tu yang carrier tadi. Alright, yang lain samalah. So kita ada relative humidity, yang ni start dengan 10. Yang ni aspect volume 0.808284. Maknanya ni lebih ni lah, lebih dia sikit, dia lebih kecil. Lebih senang nak tengoklah, especially untuk dapatkan dia volume. Yang ni dia punya dia punya humidity ratio ni kita lihat dia start dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Confirm ini adalah gram. Unitnya gram per kilogram. Jadi dalam calculation ni jangan lupa kalau yang gunakan cat ni, yang ni kena bahagi dengan 1000 lah kena dengan 1000. Sebab ni yang ni dia kilogram. Dalam calculation kita gunakan kilogram. Jangan lupa ni kena bahagi dengan 1000. Okey, so ini X-ray. Ini carrier tadi. Jadi sebenarnya boleh katakan setiap aircon company yang besar dia ada dia punya own cat ni lah. Carrier aircon dia ada cat dia sendiri. Yang ni contohnya Train aircon company dia ada cat dia sendiri. Okey. Kita ambil contoh lah macam nak gunakan cat ni, very simple lah. Consider a room that contains air at 1 atm, 35 degrees Celsius and 40% relative humidity. So ini discounted chart determine the specific humidity, enthalpy, wet bulb temperature, dew point temperature, specific volume. Dia senang lah. So ambil chart tadi, kita draw lah, kita locate dia point dia pada 35 darjah Celsius, 40%. Jadi yang lain tu tak payah buat pengiraan lah. Okay. Jadi kita akan dapat terus nilai ni. Ini boleh kot boleh. Contohnya 35-40 35-40. Kita ambil yang ni lah. 35-40 kita ukur, kita ambil lah 35, 30, ini 40, ini 40. Ini point dekat sini kan. Ini 35, 40%. So kita unjurkan ke kanan ni dapat dia punya omega. Kemudian unjuk ke dapat dia. Okay. Lagi apa? Dia punya volume, dia punya spek volume dia. Okay. Dan dia punya wet bulb. Okay. Katalah kita ada kita ambil point tadi 35-40 kan. 35-40. Ini 40 kan. Ini 40. 35 kat sini. Okay. So itu dia punya point kan. Katalah soalan, dia sudah dapatkan dew point temperature. Macam mana kita nak dapatkan daripada chart ni? Tanpa gunakan table, tanpa gunakan pengiraan. Dah tahu point dekat situ kan. Itu point ni. Point dia itu adalah 40% RH, 35 degree Celsius. Macam mana dapatkan dia punya dew point? Dew point bagi udara tadi pada keadaan tu. So, kita unjurkan sebelah kiri ni, buat interrogation dosen ini bertemu sampai dekat satu dosen lain. Ini dia punya point dia, dew point dia. So, lebih kurang dalam 1985. So, itu dew point dia. Dew point temperature. So, very simple. Maknanya kalau kita ada point kita kat sini, kita tunjukkan ke kanan ni sampai bertemu kat sini dan ini, itu dia punya point dew point temperature. Itu cara paling mudah gunakan chart untuk dapatkan property yang lain, termasuklah dew point temperature dia. Paling simple. Jadi tak perlu buat sebarang pengiraan. Maknanya kalau kita gunakan chart ni, maknanya mana memudahkan kerja kita. Tak perlu buat sebarang pengiraan. Alright. Kalau lihat dalam chart tu kat sini dia ada satu very small circle kan. Ini. Belatan tu, dekat tu pada 50% RH dan 24 degree Celsius. Yang untuk sajak kita ni tak penting, tapi dalam aircon yang ni penting. Yang ni kita pakai reference point.
Jadi untuk kita punya kes ni dah perlu tahulah, tak perlu tahu sangat apa benda ni skill ni. Ni penting untuk orang aircon lah. Okay. Alright. So that's a psychometric. Yang ni boleh try lah. Yang ni boleh try. Locatekan point ni tadi. 35 dan 40 kan. Kemudian dapatlah. Ya, ini kita unjukkan ke kanan dapat omega. H ni kita unjukkan itu. Okay. Dapat dunia H. Cuma kalau kita gunakan yang ni, bila kita nak dapatkan H dia, so maknanya dalam masa pen exam, jangan lupa ruler. Ruler mesti ada. Ruler kalau setakat 6 inci tu mungkin tak sampai. Kalau boleh prepare ruler yang satu kaki. Sebab nak dapatkan enthalpy dia, kita kena samakan scale yang ni, contoh 40 ni dengan scale yang kat bawah ni 40. Baru dia tepat. Ini 40 kan, ini 40. Baru dia tepat. Dia betul-betul di atas line dia. Okay. Tidak, agak-agak kalau kita gunakan ini saja mungkin tak tepat. That's why kena perlukan ruler yang panjang lah. Kalau sini 70, make sure sini pun 70. Okay. Mana kena selari dengan garisan ni. Alright. Okay. Jadi tadi yang saya mention tadi 19.5 kan. Ini dalam 11.4 lah. Right. Okay, general process dalam ekosistem, last kali saya ingat, kalau kita draw pada chart ni, so chart ni kalau proses dia ke kiri ni dia cooling. Sebab suhu di sini rendah, suhu sini tinggi. Okay. Kalau ke kiri horizontal dinamakan sensible cooling, kalau ke kanan dia heating, sensible heating. Sensible heating ni maknanya pada constant moisture content, constant omega. Constant omega. Dia punya dry bulk temperature dia akan berubah. Kalau ke atas kita namakan apa? Humidification. Humidification maknanya dia punya kelembapan udara dia bertambah. So maknanya kita increase dia punya moisture content dia. Humidification. Kalau ke bawah, opposite to humidification, dehumidification. Dehumidification. Okay, jadi humidification ni adalah kita kurangkan moisture content. Jadi di negara kita sebab negara kita lembap, jadi dalam kebanyakan kes, bila kita design aircon tu mesti buang wap air daripada udara. Maknanya di Malaysia most of the time dia proses lah dehumidification, maknanya cooling and dehumidification. Okay. Dan kita ada juga yang dijual di kedai-kedai tu yang kita namakan air cooler kan. Air cooler tu sebenarnya humidification, humidifier. Kalau kita gunakan air cooler tu, yang gunakan kita masukkan air dalam cooler tu kan. Itu sebenarnya dia akan increase moisture content udara dalam bilik itu. Sebenarnya kalau kita gunakan itu dalam bilik itu rasa macam lagi lembab. Dia tak sejuk sangat, tapi kita akan rasa lembab. Okay. Jadi maknanya secara umumnya air cooler yang jual kat kedai tu di negara kita tak sesuai. Kita negara kita dah lembab, jadi kita gunakan lagi benda tu, jadi dia akan jadi lebih lembab. Sama juga contohnya di kalau setengah restoran mamak kan, yang ada yang asap tu kan. Yang tu pun sebenarnya adalah humidifier. Okay, humidifying, adding moisture, dehumidifying, removing moisture. So maknanya di negara kita, kita kena gunakan dehumidification. Kalau di UK dan di Mekah, Arab Saudi, dia kena gunakan humidification. Maknanya kena increase dia punya moisture content untuk udara tadi. Sebab dalam ekosistem ataupun secara umumnya manusia ni, dia punya comfort level dia lebih kurang sama, which is suhu dia mesti antara 23 hingga 20, lebih kurang 26 27 darjah Celsius. 23 dan 26 lah. Kalau orang Malaysia mungkin 23 sampai 25 darjah Celsius. Dan relative humidity dia mesti antara lebih kurang 40 hingga 70%. Maknanya kalau humidity tinggi sangat, kita tak akan selesa. Kalau rendah sangat pun kita tak selesa. Kalau sejuk sangat pun tak selesa. Kalau panas pun tak selesa. Jadi ada dia punya comfort level lah.
Itu dalam aircon lah ya, dalam aircon ya. Okey, kemudian yang ini heating and humidification, kemudian iaitu cooling and humidification, ini untuk cooling tower. Cooling tower proses ni lah, evaporator cooling adalah untuk cooling tower. Heating and dehumidification, cooling and dehumidification. So di Malaysia, proses yang berlaku adalah yang ni, yang kuning ni. Cooling and dehumidification. Yang ni dekat Malaysia. Jadi dekat Malaysia ni kita tak gunakan yang ni lah. Kalau di UK, dia sejuk sejuk, kemudian kita kena buat humidification. Okay. So cooling and humidification yang ni, kita kena buat yang ni. Di UK. Kalau di Mekah, di UK kita panas UK sejuk, jadi kita kena panas lah. So maknanya UK yang ni. Heating and dehumidification kalau UK. Kalau di Mekah, dia panas, kita nak sejukkan. Okay, kemudian dia kering, kita kena basahkan. So maknanya cooling and ini humidification. Ini kalau dekat Mekah. So maknanya proses tu sebenarnya, aircon proses tu bergantung pada keadaan cuaca bagi negara-negara yang tertentu. Alright. Okay, so